Salam hujung minggu di MHI, Sabtu 27 Ogos. Sate sate. Dari mana asal usulnya? Apa keunikan yang ada pada sate menjadikannya makanan yang popular di rantau ini? Saksikan himpunan pelbagai jenis sate dan keenakannya yang tersendiri. Dan apa aktiviti hujung minggu anda? Jom ke Pantai Port Dickson melihat aktiviti yang sesuai dilakukan bersama seisi keluarga. Sate Madura, sate ayam, sate daging, sate kambing. Murah. Berapa satu cucuk, bang? Ayam RM1. Ayam RM1. Daging RM1.2. Daging RM1.2. Kambing RM1.5. Daging kambing RM1.5. Beli sate Madura. Kipas-kipas selamat pengantin baru. Nampak kipas sate macam kipas pengantin. Sate ayam saya nak 10, sate daging 5. Lepas tu sate arnab 4, sate kuda 8. Cik punya pasal saya bagi percuma. Percuma kita apa? Bagi percuma, Cik. Percuma, Masya Allah. Terima kasihlah. Saya pun rasa dah lama orang tak belanja saya. Assalamualaikum semua. Selamat pagi. Wah, selamat kipas pengantin baru. Semoga dapat. Kipas ni sesuai nak kipas sate ke, nak kipas pengantin ke. Kena. Sedap kipas dia. Rasa macam nyaman je. Yelah, Haziq. Saya bukan cakap apa. Pagi kita dengan penonton MHI ni. Dia kata, sejak bila pula Haziq berniaga sate? Kenapa pula? Hari ni saya start berniaga sate dan hari ni juga saya nak start berniaga sate Madura, sate Minang, lagi sate tempatan kita. Okey, cukup dah. Semua jenis sate hari ni saya nak start berniaga. Baik, saya tahu semua penonton mesti kata, ada macam-macam jenis sate ke? Ya, pelbagai jenis sate yang mungkin anda pernah makan, anda tak pernah makan. Hari ini kita akan bawakan kepada anda bukan setakat bagi rasa makannya. Kita tunjuk dan kita juga akan interview. Kita akan wawancara mereka. Okeylah, macam Haziq sendiri rasa sate ni sangat istimewa tau. Okey, kenapa? Sebab apa kan? Sebab kalau Haziq makan sate, dia macam ada satu occasion, satu majlis. Contohnya hari jadi. Hari jadi ataupun masa tu kan, baru dapat keputusan SPM. Keputusan SPM tu pula, ya Allah, cemerlangnya. Maksudnya sambutan istimewa. Sambutan istimewa kalau ada apa-apa keraian. Faham. Macam Daya pula, satu perkara tentang sate yang saya akan ingat sampai bila adalah kisah abah saya. Kenapa? Abah saya masa kecil, dia kata dia orang susah kan. Jadi dia selalu tengok orang buat sate kan. Bagi sate tu bau tu sedap sangat. Dia kata abah tak ada duit. Dulu harga sate tu tak berapa ringgit? Waktu zaman bapak saya 5 sen. Oh, 5 sen tu kira mahal juga kan? Kira mahal juga. 5 sen. Jadi dia kata macam mana dia 5 sen nak beli. Jadi dia kumpul duit dalam seminggu tu dapatlah makan 1-2 cucuk. Punya susah kan? Punya susah dulu, zaman dulu nak makan sate macam mana. Tapi sekarang ni kita nak mencari sate senang. Ya, betul. Sate macam-macam jenis sate yang ada dekat Malaysia ni. Sate ni adalah satu makanan tradisi yang sangat-sangat terkenal. Bukan setakat dekat Malaysia tapi di seluruh Asia Tenggara. Saya setuju. Bukan Asia Tenggara saja. Saya nak kongsi sikit. Ini masa saya pengalaman di Australia. Australia pun famous. Masa ke Australia, memang Mak Saleh semua memang tahu Malaysia kan, selain daripada nasi lemak, roti canai. Sate. Sangat. Masa kat rumah, kalau nak tahu rumah Daya lah, open house, kita buat sate sebab kita tahu diorang memang sangat mencari sate. Ya, sebab sate ni adalah satu makanan yang nikmat kita ambil contoh lidi sate tu. Telah dicocok dengan daging, isi daging dan juga sedikit lemak. Lepas tu kita cicah pula dengan kuah kacang yang pekat yang dan begitu pedas. Sedap. Bersama dengan nasi himpit. Lepas tu ada pula timun, bawang merah. Wow. Complete set. Saya rasa yang tengah menonton ni, geram betul dengan Dayang Haziq. Kecoh air liur di pagi hari. Saya pun geram sebab dekat seluruh lobi ni sekarang ni berbau sate. Betul. Dah keluar dah semua orang lah. Semua orang datang sini sebab apa? Ingat ada majlis. Ada orang bagi sate percuma pula hari ni. Macam mana anda kat rumah saya tak tahulah. Saya bagi sikit bau sate. Ambil bau sate. Kalau anda suka sate, apa kata anda pergi ke Facebook MHI TV3 sekarang ni, bagi tahu dekat kami sate mana, sate apa favourite anda? Sate dekat mana yang selalu anda makan? Yang paling sedap. Yang paling sedap? Boleh. Mana tahu kita boleh pergi sana. Betul. Jadi sekarang ni sebenarnya kami nak kongsikan bersama dengan anda. Ada satu video ni tentang sate ni asalnya dari mana? Kan duk cerita pasal sate, duk cerita pasal sate ayam, sate kambing, sate daging semua, tapi tak tahu sate tu datang dari mana. Jom kita tengok video ni. Jom. Dari mana? Tak tahu. Sate daging yang sedap sebab dia garing sikit. Kalau ayam ni, selalunya ayam ni
memang selalu orang duk makan ayam ni kan. Tapi kalau daging tu dia orang kata sedap sikit lah. Saya favourite ayam dengan daging. Sebab dia rasa dia lah, dia serasi dengan saya. Saya suka sate ayam dengan daging lah. Tapi banyak pada daging lah. Jadi so far memang orang kata kena dengan kuah dia kan. Kuah sate ni kalau kena dengan kuah dia memang makan kadang-kadang entah berapa cucuk kadang, lebih pada 10 cucuk kadang. Saya kalau sate ni saya suka sate daging. Kalau ayam tu saya kurang sikit. Saya memang suka daging lah. Sebab daging ni kalau dia macam mana dia punya tekstur daging dia tu memang orang cakap tak ada macam ayam. Ayam kalau kita lambat makan dia keras lah. Kalau daging still lagi lembut lah. Sate, sejenis makanan diperbuat daripada kepingan daging mentah yang dicucuk menggunakan lidi kelapa atau buluh. Kemudiannya, sate perlu dibakar atau dipanggang menggunakan bara api. Antara daging yang sering digunakan untuk menghasilkannya ialah ayam, lembu, kambing dan arnab. Hidangan sate tidak lengkap jika tanpa kuah kacang, nasi impit, timun dan bawang merah. Menurut kenyataan daripada Persatuan Toksikologi Malaysia, timun dan bawang adalah bahan antioksida yang sesuai dihidangkan bersama sate bagi menetralkan kandungan karbon kesan daripada sate yang dibakar. Sate pernah menjadi perdebatan mengenai asal-usulnya. Namun, sate sebenarnya berasal dari mana? Susah nak cakap. Semua orang kata asal daripada Indonesia, semua orang kata daripada Malaysia. Tapi saya rasa dia Malaysia punya apa ni lah, makanan asas dia lah, asal dia kot. Okey, pada pendapat saya sate ni berasal daripada Malaysia dan Indonesia juga. Sebab kita ni serumpun kan. Jadi makanan sate ni memang menjadi orang kata kegemaran lah rakyat Malaysia, rakyat Indonesia pun sama. Sate ni bagi saya dari Indonesia pun boleh, dari Malaysia pun boleh. Sebab kita ni dulu sama-sama, maknanya budaya kita pun sama. Dari segi makanan pun tak jauh mana lah bagi saya. Setahu saya, sate ni dia berasal daripada, nak cakap dua-dua negara pun lah, iaitu Indonesia dengan Malaysia. Tapi sate ni makanan serumpun, disukai oleh semua rakyat lah, terutama kali di Malaysia. Jika diikutkan sejarah, sate dikatakan dicipta oleh pedagang Jawa yang menjual daging bakar di tepi jalan pada abad ke-19. Tetapi, tidak kiralah dari mana asalnya. Bukan untuk melaga-laga tetapi mencari satu persamaan membuktikan makanan ini berasal daripada budaya serumpun di Nusantara yang diwarisi sejak nenek moyang lagi. Selain Malaysia dan Indonesia, sate juga popular di negara Asia Tenggara yang lain seperti di Singapura, Thailand dan Filipina. Ya, sekarang ni banyak pula order yang sampai ni. Daya, dah siap belum kuah kita? Dah siap dah. Saya minta maaf lah, tadi saya order tapi saya sedar diri sebenarnya saya nak berniaga sekali dengan awak. Itulah orang kata bila dah orang kata suami isteri ni kenalah bersatu tenaga. Kan, kenalah bersama-sama mencari rezeki. That's why lah hari ni kita bersama dengan pasangan suami isteri, iaitu Sabrina dan Abang Said Uzair, yang merupakan pasangan suami isteri yang membuka perniagaan sate. Ini sate tempatan? Ini sate tempatan, betul-betul sate tempatan. Yep. Tapi kan saya tanya, kita selalu panggil sate je, tak ada pula sate tempatan. Apa yang membuatkan sate itu dipanggil sate tempatan, Puan Sabrina? Untuk membezakan sate tempatan ni sebenarnya daripada segi color, presentation, nasi impit, timun, bawang dan kuah kacang. Tapi specialnya dekat sate tempatan ni, perapan dia. Membezakan dia perapan. Sebab perapan ni saya rasa sate Malaysia ni dia kaya dengan perapan. Rempah-rempah, bila kita gigit tu kita rasa semua benda dalam satu gigitan. Yes. Dengar Kak Sabrina bercakap pasal perapan dan masuk dekat mulut tu, ya Allah. Betul kan? Rasa sedap. Tapi kan, nak tanya Abang Said Uzair lah. Dia punya cara pembakaran tu kan, nak membakar sate tu, adakah teknik-teknik dia nak membuatkan dia lagi sedap ataupun rasa dia lagi naik? Untuk nak bagi dia rasa sedap dan rasa dia lagi naik, dia sebenarnya kena maintain sate tu basah dengan minyak. That's why lah kita ada serai dengan minyak ni. Untuk kita tak rasa kering, kalau kering dia akan liat. So bila lagi-lagi sate kita orang ni, daging dia tak daging tenderloin.
So dia kena make sure api tu cukup panas supaya dia tak masak terlalu lama. Sebab kita nak dalam tu lembut. So kena maintain dia basah. Satu, tak boleh masak terlalu lama. Api tak boleh slow dan tak boleh terlalu kuat. Dia kena just nice. Nampak dah boleh bakar sendiri ni. Kalau saya bakar sendiri, habislah. Maksudnya mungkin dia terlalu liat ataupun tak masak langsung. Okey, Puan Sabrina, kita nak tanya pula daripada segi kuah lah. Orang kata kalau sate ni, sate sedap, kuah kacang tak sedap tak jalan. Betul. Okey, kuah kacang ni saya tengok dengan pekat, dengan likat dia. Macam mana cara pembuatan ni sebenarnya pun ada juga tak rahsia-rahsia yang patut rakyat Malaysia tahu supaya sedap lah. Cara nak buat kuah kacang pun ada rahsia dia. Kita tak bolehlah nak expose rahsia kita kan. Kalau tak semua orang tahu macam sikit je. Cumanya make sure kalau nak kuah kacang tu sedap, bila kita makan tu, kacang tu tak boleh terlalu halus, tak boleh terlalu kasar. Jadi bila kita makan, kita ambil, dia just nice tau. Bila kita ambil kan, dia tak terlalu cair, dia tak terlalu pekat. So dia just nice. So bila nak masak tu, make sure kacang, pemilihan kacang tu penting lah. Nombor satu kacang. Kualiti lah kacangnya. Yes, kualiti kacang. So lagi satu, barang-barang yang macam udang kering apa semua untuk menaikkan aroma dia. Selalunya sate tempatan dia ada sambal untuk pedas. Sebab orang Malaysia pun ada prefer pedas, tak pedas kan. Jadi macam kita orang tak adalah, sebab kita prefer daripada budak kecil sampai orang tua boleh enjoy. So itu perbezaan kuah kacang sate tempatan. Baik, okey. Kuah dah settle. Daging. Mengapa tiba-tiba kan abang menggunakan tenderloin? Orang kata memilih untuk menggunakan daging yang berkualiti dan harga dia agak mahal sikit dibandingkan dengan daging biasa. Satu, kita orang nak kepuasan orang yang beli. Lagi satu, kita orang nak kita jual benda yang kita puas hati lah makan. Kita nak makan. Kita suka. Macam kita makan yang nak jual. So maksudnya kita jual benda yang ikhlas lah. So lagi satu, tenderloin ni tak ramai orang pakai sebab dia mahal lah. Tapi sate kita tak adalah mahal. Tak adalah kita ikut harga stick. Okey, kalau macam ni lah, tenderloin ni kita tahu daging tenderloin berapa untuk secucuk? Sebatang itu RM1.3 je. Okey. So untuk ayam RM1 seporsi. So lagi satu, tenderloin yang paling famous sebab dia lembut lah. Okeylah. Takkanlah kita cakap je kan. Betul. Jadi untuk membuktikan keikhlasan dalam membuat sate tempat yang sedap, saya akan menghantar saya Sila. untuk merasa sebagai pengkritik tetap kita pada hari kepada anda daging tenderloin yang dicucuk menjadi sate dan diperap dengan mantap. Dengan rempah yang berkualiti daripada Satisfaction. Nampak? Nama kedai akad dengan abang ni Satisfaction. Nampak tak? Ini Satisfaction ni makan. Okay, kita ambil pula dengan daging ni. Dengan apa kuah dia. Bismillahirrahmanirrahim. Saya pula tengok Zik. Zik. Okey, jarang kita tengok host dia tak bercakap. Jadi bila dia tak bercakap tu dia terdiam, maksudnya ada sesuatu yang luar biasa. Okey, baiklah, pengkritik tetap kita habiskan dalam mulut anda dulu. Lembut. Lagi? Lembut. Puas. Memang Satisfaction. Dia macam rapuh dalam mulut. Rapuh dalam mulut? Benda tu lembut, cair. Cair dalam mulut pula. Masya Allah, saya rasa kat rumah menganga macam ya Allah sedapnya. Tak apa, kejap lagi. Dayah, ambil. Saya pula. Ambil. Sementara saya rasa ni kita ucapkan terima kasih banyak-banyak. Okey, kerana sudi kongsi bersama kami dan sebentar lagi kita akan cerita lagi banyak tentang sate. Sate Madura pula, sate Minang pun ada. Dan dengan cerita Anim ni. Kemarin lagi dia? Dia nak pergi pantai lagi ni. Pantai tu kejap lagi semuanya. Jadi jangan ke mana-mana bersama dengan kami dalam Malaysia hari ini. Saya pula nak rasa. Silakan. Sedar tak sedar dah 5 cucuk sate saya makan daripada Satisfaction tadi. Kalau anda nak rasa Satisfaction tu boleh pergi ke Sentul. Betul. Cari Satisfaction. Dan sebenarnya tadi Dayang Haziq cakap Anim tu kemarin lagi dia di tepi pantai. Nyanyi sikit di tepi pantai yang indah. Di tepi pantai yang indah. Syap. Nampak memang indah rasanya. Tapi apa yang keindahan yang Anim nak bawa? Jom kita bersama dengan Anim Izzati Rizki di Port Dickson. Di tepi pantai yang indah. Itu dia.
Kita jumpa lagi nanti Selamat berseronok. Saya sebenarnya dapat jumpa kawan-kawan baru saya di sini. Okey, kita berada di pantai Teluk Kemang, Port Dickson, di mana sekarang ni kita nak bawakan anda semua. Jom, ini antara kawasan yang menjadi pilihan mereka di luar sana untuk beriadah bersama dengan keluarga. Terutama sekali mereka pilih untuk sama ada berkhemah ataupun melakukan aktiviti air. Okey, jom. Jom. Kita kena pergi ke kawasan ni. Inilah kawasan ataupun tapak kemah. Mereka boleh sewa tapak kemah dan bawa kemah sendiri, ataupun sebenarnya mereka boleh sewa kemah di sini juga. Kita nak tinjau, kita nak tanya juga pengunjung-pengunjung di sini. Jauh sikit berjalan, jom. Assalamualaikum. Ini dia pengunjung kita di sini. Kita dari MHI. Kita nak tanya juga macam mana keadaan di sini. Siapa nama bang? Salman. Okey, bila sampai di sini? Saya daripada petang semalam. Okey, jadi macam mana? Adakah ini kali pertama ke bersama-sama ataupun berada di Teluk Kemang ni, macam mana? Ada kat sini dah selalu. Cuma first time camping sini lah. First time camping. Sebelum ni cuma tak bermalam lah? Biasa datang walk in je. Jadi hari ni apa riadahnya? Apa aktiviti yang akan dilakukan? Nampak macam dah ada masak-masak tu kan? Biasa je lah. Bila kita duduk, rehat. Nanti anak-anak boleh main mandi pantai. Satu tapak ni macam mana? Berapa yang disewa? Kemah sendiri ke macam mana? Kalau saya punya ni semua sendiri punya. Apparel semua sendiri punya lah. Cuma saya sewa tapak. Satu tapak RM50 untuk kemah besar. Kita nak tahu juga kenapa agaknya pengunjung-pengunjung ni pilih Teluk Kemang menjadi pilihan untuk campsite ni. Okay, for beginner actually tempat ni agak convenient. Campur plus dengan saya ada anak kecil. So facilities agak complete. Kita ada surau, ada toilet, and also kalau safety side memang malam-malam pun agak secure jugalah sebab ada orang jaga. So pagar pun tutup depan. So kita punya parking kereta kat belakang pun still under security lah. Okey, itu dia. Kita dapat dah seorang pengunjung yang juga berkongsi bagaimana pengalaman kan. Dah biasa camping ni nampaknya. Saya for first time. Ini barang-barang semua beli first time juga? First time beli. Merasmikan di sini? Merasmikan di sini. Itu dia. Okey, antara pengunjung lain juga yang kita nak jumpa di sini. Ini dia, satu keluarga yang boleh kita lalu sini tumpang sekejap ya. Ini dia satu keluarga yang daripada pagi tadi kita nampak dia antara kemah yang depan sekali ni. Assalamualaikum. Ya, nama siapa ni? Nama saya Samad. Samad dan juga siapa di sebelah ni? Zulkifli. Anak beranak lah ya. Ya, okey, macam mana berkemping di sini Teluk Kemang? Macam mana keadaan setakat ini? Setakat ni cuaca pun okey, tak ada nampak mendung. Semua okey lah, tengok dengan ramai ni meriah lah. Meriah kan? Sebab apa? Kita sampai tadi pukul 8 pagi, memang dah ramai dah dekat sini. Air pun nampak cantik hari ni? Betul, air pun okey. So orang pun awal pun dah datang, awal pun dah penuh. So semua okey lah. Budak-budak pun okey. Jadi apa lagi yang mungkin aktiviti dilakukan? Kemah ni kemah sendiri ke ataupun kemah sewa? Kemah sendiri. So kita orang kalau ada hujung minggu, ada masa free, kita orang pergi camping, sungai, laut. So untuk aktiviti hujung minggu ni dekat laut lah dengan keluarga semua. Betul. Okey, kalau Teluk Kemang ni kita tahu kan memang sangat sesuai untuk keluarga dan sebagainya. Hari ni berapa orang yang datang bersama-sama dengan abang? Lebih kurang 6 orang, termasuk orang rumah saya dengan mak ayah saya sekali. Jadi selalunya tugas-tugas orang perempuan ni dia akan masak-masak lah. Betul, masak kalau kan dah. Diorang dah masak kat rumah pagi tadi, pukul 4 pagi macam tu. So kita orang datang sini, pasang kemah, siapkan semua dan sebagainya. Berapa malam ni di sini? Kalau kan 1 malam. So kita orang sebenarnya check in hotel lagi. So kita datang awal sini, pasang kemah dulu. Lepas tu dalam tengah hari lagi baru pergi check in hotel pula. Abang datang dari mana ni? Daripada Sentul. Daripada Sentul. Jadi berapa jam perjalanan? Lebih kurang dalam sejam 45 minit macam tu. Sebab jalan tak jam. Betul. Hari Sabtu jalan cantik. Jadi kepada anda yang berada di Kuala Lumpur, Seremban, Melaka, ini antara tempat yang mungkin boleh dijadikan pilihan. Mungkin nak cakap sikit lah dengan siapa ni? Bapaknya Bapaknya tadi ya. Okey, selalu ke ikut anak bersama dengan keluarga macam ni? Memang biasalah. Selalu ke mana-mana saja nak pergi, kita memang satu family, satu keluarga akan berjalan sama lah. Setiap hari Sabtu Ahad ni apa lagi aktiviti yang dilakukan selain daripada berkhemah di sini? Selain daripada berkhemah ni, itulah nanti sekejap lagi dalam pukul 2 nanti kita check in kat hotel. Lepas tu kita buat aktiviti kat sana pula macam mana nanti kan.
Ini di Pantai Teluk Kemang, kalau anda saksikan di kawasan ini penuh dengan makanan yang dah pun ada gerai-gerai. Memang sangat convenient ataupun mudah untuk mereka yang ada keluarga. Terima kasih banyak-banyak. Itu je. Jom kita nak bawa sikit persekitaran ni. Ini dia. Kalau anda dari kawasan kami di Sri Pentas tadi, kita punya perjalanan mengambil masa dalam 2 jam sampai ke sini. Dan sekejap lagi anda kena teruskan bersama dengan kami sebab apa kita nak bawakan juga persekitaran dan juga mereka yang lakukan aktiviti air di kawasan Pantai Teluk Kemang ni. Jadi jangan ke mana-mana tau. Teruskan bersama dengan kami di Malaysia hari ini. Haziq dengan Daya, kita naklah sikit sate. Simpankan untuk kami saya, juru kamera dan juga wartawan kita. Simpankan sate untuk kami. Okey. Kita nak bersama dengan Haziq dan juga Daya kembali. Adim, minta maaf lah. Kata minta tolong simpankan sate. Tapi saya boleh sampai kepada Adim, simpan dalam kenangan sahaja. Ya, biar kami yang akan makan semuanya di sini sebab Adim boleh naik banana boat. Kami tak boleh. Tapi nak kira daripada producer nak sampai sini nanti berapa lama pula ya? Betul, jadi tak apa, kami tolong habiskan Pak Adim. Jadi terus saja kami dekat mana lagi sate yang kita boleh cari untuk kita explore sama-sama. Anda membantu untuk kita mencari sate terbaik di Malaysia. Hari ini yang terbaik kita dah bawakan kepada anda tadi, sate special. Itu adalah sate tempatan. Tapi ini kita ada sate Madura yang memang unik sebab satenya dimakan dengan kuah kicap. Kuah kicap Okey, Haziq pernah makan tak sate Madura? Saya pernah makan sate Madura. Pernah. Saya tak pernah makan. Jadi saya tengok macam pelbagai apa orang kata? Pelbagai dia punya tepi tu. Dia punya lauk-lauk tepi. Lauk-lauk tepi lah orang kata. Lauk-lauk tepi tu banyak. Kalau kat tempatan tadi kita ada bawang bersama dengan timun dengan nasi impit. Ya, ini macam banyak tak apa. Kita bersama mereka yang pakar. Mengenai sate Madura ni kita bersama dengan Encik Abdullah Yaakob yang merupakan pengusaha sate Madura dekat Selayang. Kedai ni bang. Tapi apa yang kita nak bezakan antara sate tempatan dengan sate Madura ni? Selain daripada kuah dia bang. Sate Madura ni kemanisan tu boleh dikata 70% tak ada. Oh, tak manis. Dia tak manis. Perapan dia lain. Perapan dia lain. So perapan dia macam ni. Ini yang fresh. Kita boleh bakar fresh dan kita boleh perap. Ini yang dah perap. Okey. Ya, itu beza yang dah perap ini? Ini dah perap. Dia tak ada terlalu tebal. Tak ada terlalu tebal perapan dia. Okey, jadi kalau bercakap tentang katanya 70% memang tak manis. Tak manis. Adakah dia pedas? Kita boleh buat dia pedas dan kita boleh buat dia tidak pedas. Okey. Atau kita nak sederhana pun boleh. Dia boleh adjust. Boleh adjust. Kalau kebiasaannya kan macam daging ayam. Tapi sate Madura ada ke mungkin yang lain selain daripada daging ayam? Kambing yang popular kambing. Popular kambing. Saya pernah makan kambing, sate Madura kambing. Dia rasa dia agak kering sikit nak dibandingkan dengan sate tempatan. Dia kering sikit. Dan dia isi dia lagi tengok kotak-kotak tu. Ada kotak-kotak kat situ. Tapi antara perbezaan dia lagi adalah gu dia. Kan? Kalau gu tadi sate tempatan tu, gu dia adalah nasi impit, timun dengan bawang merah. Untuk sate Madura ni bang? Sate Madura kita ada nasi impit dengan lontong yang special. Lontong daun pisang. Lontong daun pisang. Kita tunjuk. Okey. Ini isterinya. Ini isterinya. Mungkin kita boleh perkenalkan, kita ada Kak Siti Khadijah dan juga Fitriah, anak saudaranya. Okey. Kalau ikutkan inilah lontongnya tadi ni. Ya, ini lontong khas sate Madura. Okey, kalau lontong ni bagaimana cara dibuat? Berapa lama? Lama, macam 4 jam. 4 jam. 4 jam untuk bagi dia lembut, padat. Lepas tu susah nak busuk lah. Berapa lama selalu boleh tahan ni kalau? Boleh 3 hari. 3 hari. 3 hari boleh tahan. Okey. Dan kalau bercakap tentang satenya, Haziq, nak tanyalah Cik Abdullah juga. Cara potongan sate ni adakah berbeza atau sama je sebenarnya? Dia agak beza. Semestinya ikut harga lah. Kalau harga kita jual besar, dia akan kita potong besar dan nipis sikit. Dia kita tak standardize. Setengah orang kata dia nak buat kenduri, dia nak yang besar sikit, kita akan potong yang besar. Harga dia lain sikit lah. Harga dia lain sikit. Betul, ikut isi tu. Kalau kebanyakannya lah kan, kita bercakap tentang memang orang memang suka sate. Tapi sate Madura ni macam mana penerimaan orang ramai? Masa-masa mula-mula saya usahakan, dia agak perlahan. Tapi apabila mereka dah mencuba dan merasai nikmat itu, so dia bertambah dan bertambah dan bertambah. Dia macam bila makan jatuh cinta. Jatuh cinta. Dia tak bosan. Tapi apa yang membuatkan abang memilih sate Madura? Sebab dekat negara kita ni dah banyak sate kita. So saya cuba kelainan.
So kelainan itu yang memberi kelebihan kepada kita. Siapa punya resepi ni? Mungkin kita boleh tanya resepi sate Madura ni daripada siapa? Resepi ni campuran saya dengan orang rumah. Oh, maksudnya ini namanya bukan sate Madura biasa. Bukan. Sate Madura Cinta. Gabungan cinta. Ya, sebab okey, isteri abang orang Surabaya. Surabaya. Oh, samalah kita, bang. Oh, saudara ke tiba-tiba? Sama. Orang kata gunakan ilmu yang ada, resepi yang ada tu untuk kita bawa bagi rakyat Malaysia rasa bagaimana sebenarnya keenakan sate Madura asli. Betul. Jadi kalau Puan Khadijah boleh kongsikan kan. Tadi katanya sate ni lain sebab cicahnya bukan kuah kacang. Boleh kongsikan apa sebenarnya kuah yang harus kita makan bersama sate Madura? Kicap, ada tomato, ada bawang. Tapi kicap ni bukan daripada sini. Import daripada sana. Dari Indonesia. Kicap Bangor ke ni? Saya kenal. Okey, jadi kicapnya bila kita campurkan dengan tomato dengan cili, rasanya ada masam-masam pedas ke macam mana tu? Macam itulah, tapi keasliannya kambing sangat rasa kambing bakar, ayam bakar, daging bakar macam itulah. Oh, okey. Daya. Saya rasa awak nak terus cakap saya rasa ke awak nak merasa? Saya rasa saya nak rasa. Okay. Yang mana satu kambing? Mana satu kambing? Itu kambing. Ini daging. Ini kambing. Terima kasih, Mak. Oh, masukkan di sini. Okey, baik. Yang ini ya, saya try yang kambing. Saya cecahkan saja dengan yang ini. Oh, yang mana kuahnya? Yang itu. Dia kuah dia kena tuang atas tu. Macam ni cara kita makan baru sama kita tahu. Sama jugalah dengan kuah kacang kita tuang atas tu sebenarnya dia akan kuah kacang. Oh, dari kuah kacang ni juga ya. Wow. Kalau nak bezakan kuah kacang dia agak gelap sikit. Agak gelap sikit dan pekat. Pekat dan gelap. Tapi harus dicampur, kita kena campur bersama-sama dengan kicap lah. Tak semestinya. Oh, ikut keseleriaan. Okey. Daya, Wah, ada lagi. Itulah tu. Terima kasih. Kali ini saya adalah pengkritik tetap untuk sate Madura. Ya, Haziq, awak saya alih bagang jap. Awak saksikan saja ya. Okey, baik. Wah, kita ada cili potong juga ya. Awak nampak ya, kalau kita boleh fokus sedikit bagaimana campurannya. Wah, nak duduk juga nak rasa. Campurannya. Okey. Dan dulu cili potong. Okey. Bawang goreng pun ada ya. Bawang goreng sedikit. Bawang goreng ni kita buat sendiri ni. Buat sendiri ya? Bawang goreng pun buat sendiri punya bawang Okey. Macam mana penonton Malaysia hari ni semua tak sabar ya nak tengok kita makan ni. Okey, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ya yang kambing. Haziq cuba satu. Saya cuba satu juga ya. Daya kambing, Haziq yang daun pisang. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Wow. Wow. Okey. Manisnya daripada kuah. Kuah ada tu kan? Ya, manisnya kuah bukan daripada daging. Dan ada campuran rasa pedas sedikit, ada masam sedikit. Dia rasa macam kita boleh makan banyak-banyak. Sebab dia kering, dia ringan rasa dia. Wow, memang sangat menarik. Saya rasa kalau penonton Malaysia ini tak pernah cuba, kena cuba. Di mana kedai? Kedai kita di Selayang Baru, Jalan 11. Jalan 11 Selayang Baru. So boleh tengok dekat Google juga. Cari apa nama kedai bang? The Original Sate Suramadu. The Original Sate Suramadu. Wah, dia gabungan Surabaya dengan Madura. Jadi Suramadu. Jadi saya tak sabar nak makan bersama dengan lontong. Jadi bagilah saya peluang dengan Haziq untuk makan bersama-sama. Ya, betul. Kita nak mencari tempat yang tak ada orang lain boleh ambil sate kita. Kita ucapkan terima kasih kepada Cik Abdullah, Puan Khadijah, Fitria. Terima kasih sudi kongsi sate Madura bersama dengan kami. Jadi kita nak rehat ya, Haziq. Lepas ni kita ada sate Minang pula yang kita nak bawakan kepada anda. Yang pernah rasa sate Minang atau sate Padang yang best, boleh share juga dengan kami dekat MSI TV3 punya Facebook. Dan juga jangan lupa kita ada Anim di Port Dickson tu. Masih di Port Dickson dia? Kita nak makan sate. Tak apa, kita makan untuk dia. Jadi kita berehat sebentar. Kita kenyang. Masih lagi bersama dengan kami di Malaysia hari ini untuk siaran pada hari Sabtu. Macam biasa, kita akan bawakan apa aktiviti yang menarik untuk anda semua yang berada di rumah ataupun di mana-mana sahaja boleh datang ke Pantai Teluk Kemang. Macam mana sekarang ni, selain daripada berkhemah, ini dia yang kita nak tunjukkan. Aktiviti air yang boleh dilakukan oleh seisi keluarga.
Mereka akan bawa kita naik boat ni untuk lakukan aktiviti seperti banana boat. Kita ada donat juga. Jom kita tinjau sikit di pekarangan ataupun kawasan-kawasan di pesisir pantai di sini, di sebelah sini ni. Ramai dah yang mula untuk naik banana boat ni. Jadi kita dapat nampak juga keseronokan mereka bila ramai-ramai naik dalam satu masa. Jom kita nak tinjau sikitlah apa perasaan agaknya mereka. Kita nak naik tadi, kita tak bawa baju pula. Jom kita tinjau. Assalamualaikum. Ya, mereka tak tahu ni saya nak bersama-sama dengan mereka. Boleh kita nak tanya sikitlah. Kita dari Malaysia hari ini. Apa khabar? Alhamdulillah sihat. Nama siapa tu? Nur Atika. Okey, Puan Nur Atika, macam mana sejak pukul berapa tadi dah turun main air kat sini? Pukul 9. Terus anak datang sini main. Seronoklah bawa semua ni. Sebab memang daripada KL diorang dah lama, dah berbulan lah tak datang pantai. Apa aktiviti air yang dilakukan tadi? Tadi diorang just main pantai, main pasir je, lepas tu mandi je. Kita belum lagi main banana boat semua belum. Ada niat nak main lah? InsyaAllah. Okey, ini air tengah cantik. Jadi kalau anda saksikan dia dah paras lutut saya. Jadi air bersih, air tengah naik. Itu mereka mengambil kesempatan ini untuk melakukan aktiviti air. Jom kita tinjau juga yang sebelah sana. Nampak macam relax je kan, berpiknik ni. Jom. Kita nak tanya juga mereka datang dari mana ni. Boleh ke? Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam. Ya, nama siapa? Atika. Atika. Datang dari mana? Dari Cyberjaya. Dari Cyberjaya. Bila sampai ni? Semalam. Bermalam di sini ataupun di hotel? Di Angkasa. Jadi kat sini memang pilih untuk piknik pagi-pagi ni? Ya, betul. Datang berapa orang? Berapa ramai datang hari ni? 6 orang, dewasa, 2 kanak-kanak. Jadi makanan memang bawa dari rumah ke ataupun bawa dari hotel ke ataupun beli kat sini? Beli kat sini je sebab kedai banyak buka kan. Sini sebenarnya sangat convenient tau. Anda boleh dapatkan makanan, kalau mungkin tak beli, tak masak, dah terus dapatkan kat sini. Apa jenis makanan hari ni? Menu dia apa hari ni? Ada, kita orang beli nasi lemak, bihun, roti jala, air kelapa. Makanan-makanan sarapan pagi kat sini memang tip-top kan? Okey, perancangan lepas ni apa lagi aktiviti yang nak dilakukan hari ni? Tu kita punya adik-beradik diorang naik apa tu yang donat tu. Diorang dah naik kot yang tu, yang sana. Betul. Yang tak nak naik ataupun lakukan aktiviti air, mereka boleh piknik dekat sini. Terima kasih Atika. Jom kita tengok lagi. Ada tak yang datang dari jauh ni agaknya? Assalamualaikum. Ini dia. Daripada jauh dia dah geleng dah. Malu, segan. Tak apa. Kita cari ramai lagi ni. Assalamualaikum. Mungkin yang ini tengah melayan anaknya. Apa khabar? Baik. Nama siapa ni? Lukman. Okey, nampaknya antara aktiviti lain ni melayan anak-anaknya lah ya? Ya, betul. Okey, datang dari mana? Melaka. Jadi bila sampai? Semalam. Dah biasa ke pantai Teluk Kemang ni menjadi pilihan sisi keluarga? Bolehlah, dekat kan. Berapa jam? Sejam je. Sejam dari Melaka, sejam ke sini? Sejam ke sini. Selalunya pilih untuk stay dekat hotel ke ataupun berkemah, tidur di berpiknik di sini? Biasanya kalau sejam kita day trip je. Tapi hari ni kita stay hotel lah. Tapi biasa pernah day trip jugalah. Apa lagi aktiviti yang selalu dilakukan dekat sini? Sini je anak kecil lagi, so kita main tepi pantai je. Keadaan di sini pun memang sangat sesuai untuk mereka yang ada anak-anak kecil. Walaupun aktiviti air dia agak ekstrim lah kan. Bagi mereka yang nak naik banana boat, naik donat, semuanya ada. Tapi mereka yang nak bersama dengan anak-anak kecil pun di kawasan ini sangat-sangat sesuai. Okey, jadi inilah kawasan yang berada di Pantai Teluk Kemang. Kita harapkan ramai lagi yang datang supaya mungkin kawasan ini dijadikan sebagai kawasan pilihan untuk anda lakukan aktiviti bersama dengan keluarga pada hari Sabtu ataupun Ahad kan biasanya. Dan sambil-sambil tu kat sini juga kita nak ingatkan, walaupun dalam keadaan kita begitu teruja, seronok bersama dengan keluarga, tapi keselamatan haruslah diutamakan. Dan sekarang ni cuaca pun agak tidak menentu, jadi mungkin waktu petang ni lebih berhati-hati untuk anda yang nak lakukan aktiviti air. Dan kebersihan diutamakan bagi mereka yang berada di kawasan ini, berkelah, berkemah di sini. Sama-samalah kita untuk bantu kawasan ini untuk kita jaga kebersihannya. Sampah masing-masing bawa balik, simpan kan, buang nanti, jangan sepah-sepah. Setakat ini kita nampak pemantauan yang kita lakukan mungkin agak baiklah, alhamdulillah. Tapi kita sama-sama juga ingatkan mereka yang nak lakukan aktiviti juga
Ingatkan kebersihan haruslah dijaga sama-sama. Kejap lagi rasanya saya nak naik donat. Tu donat tu. Donat tu dia boleh naik 5 orang. Saya, juru kamera, kita punya technician, wartawan kita 2 orang. Jadi cantik. Satu kepala RM25. Saya nak pergi collect dulu kat mereka ya. Haziq dan Daya, jangan jealous. Siku capang, siku capek, saeko tabang, saeko lape, tabang laju nang karimbo. Oi takkan laju. Oi oi, ayam den lape. Oi oi, ayam den lape. Ya, sekian persembahan daripada kami tim Minang. Tim Minang. Sebab hari ini kita ada sate Minang. Untuk kita punya topik sate pada hari ini kita dah bawa tadi sate Madura, sate tempatan, sate Minang pula yang kita nak bawa hari ini bersama dengan juga orang Minang. Ya betul. Ya. Kita bersama dengan nama saya Syukri dan juga ni partner saya Asfah. Asfah. Kita ada mic untuk Asfah. Oh, bagi ni mic Minang. Okey. Jadi kalau Haziq ni kita tahu dia memang hantu sate. Betul. Dan dia pernah makan sate Minang ni. Saya pernah makan sate Minang ataupun sate Padang. Sate Padang. Dia apa beza dia? Okey, kalau sate untuk Minang, sate Minang ni sebenarnya Padang ni nama tempat. Tapi nama sebenar dia sate Minang. Cuma kebanyakannya sate Minang ni dia jual dekat Padang tapi daerah Minang lah. Baik. Dia sate yang sama lah. Sama. Cumanya apa ni lah nama tempat tu je berbeza. Okey. Jadi apakah sebenarnya istimewa kalau cakap pasal sate Minang ni? Okey, kalau untuk istimewanya sate Minang ni dia lebih kepada resepi perapan dia dan juga kuah sate dia lah. Sebab dia ada lemak creamy dia dan juga pedas. Sebab orang Minang suka makan pedas. Pedas, lepas tu ada pula berlemak. Apa lagi tadi? Creamy. Dia ada santan. Ada campur sekali dengan bawang tu sekali. Dah risau dengar. Dia kriuk sekali. Macam yang saya cakapkan tadi lah. Kalau sate Minang ni, nak tahu kuah dia sedap adalah kuah yang kita boleh hirup. Betul. Begitu saja. Yes. Yang kita boleh hirup begitu saja. Yang panas-panas berasap. Jadi Daya, sila ambil sekarang. Ini dia namakan sabotaj untuk saya. Okey, tapi selain itu, daripada tadi kita dapat sate daging, sate ayam, kambing. Sate perut ni wajib ke ataupun memang menjadi kegemaran sate Minang? Okey, kalau untuk sate Minang ni biasanya yang best seller daging. Tapi dalam masa sama perut ni pun cepat habis juga. Best seller juga lah ni. Betul. Dia yang pertama ni daging, yang kedua perut, yang ketiga ayam. Istimewanya sate Minang ni, dia punya nasi impit adalah lagi banyak. Betul. Dia lagi banyak daripada sate tu selalu dalam sebuku kita ada 5 cucuk sate dengan nasi impit yang satu yang besar tu. Dia ikut kapasiti orang tu makan lah. Contoh macam ni lah. Betul. Nampak orang ni hebat, dia dah siap prepare untuk kita. Kita tunjuk kepada anda cara tuang kuah dia yang sebenarnya daripada orang Minang sendiri. Syukri, silakan Syukri. Okey, ayam dan lapis, silakan. Ini ada helikopter. Apa? Rasanya dia pun sama-sama untuk melihat mencari sate. Okey. Okey, yang macam ni sate ni kita just rendam je. Supaya rasa dia tu pedas dia melekat ke dalam ni. Lepas tu kita cuma kacau sikit, bagi kuah dia tu campur sama. Kemudian just letak je kat atas ni. Okey. Ini kalau roti canai Malaysia orang panggil roti canai banjir. Betul. Ini nama dia sate Minang banjir. Okey. Lepas tu kita buat kriuk-kriuk betul. Sebab ni bawang kita buat sendiri. Okey, buat sendiri Kuah ni pula berapa lama untuk siapkan ni? Kita tak tahu juga Okey, kalau kuah ni dia ambil masa dalam 2 jam sahajalah. Sebab dia ada 5 rempah yang kita gunakan. Rempah daripada sana lah. Lepas tu perasa dia, santan, cili kisar dan juga santan. Okey, jadi kan kalau memanglah awak boleh bagi tahu bahan-bahan dia, tapi pembuatan tu tak awak buat sama. Betul tak? Jadi resipi ni dari mana ni? Dari siapa? Resipi ni daripada ayah saya sendiri. Sebab sate Minang Mak Buyung ni daripada bapa saya. So saya mewarisi daripada ayah saya sendirilah. Baik, minta maaf saya minta izin duduk. Tak apa boleh. Tahu dah faham dah kenapa dia duduk kan. Tapi kan perapan daging sate itu sendiri nak dibezakan dengan sate biasa dan juga sate Madura tadi, apa bezanya? Perapan ni sebab kita gunakan rempah daripada sana. Sebab biasanya kalau macam daging ni kita rebus dalam 6 jam. Lepas 6 jam tu kita potong-potong. Lepas potong-potong tu kita letak rempah yang import daripada sana tu, kita gaulkan sekali, kemudian kita cocok dan rasa dia tu memang akan rasa daging tu yang lain lah. Awak cakap senyum-senyum awak tahu kan saya dah tak sabar nak makan kan. Boleh cuba. Tadi dah rasa sate kambing. Ini perut betul? Betul perut. Sate ayam, sate daging, kita rasa perut lah pula. Ni saya ambil perut. Lepas tu lepas dah makan ni awak terus ambil nasi impit. Terus? Terus betul. Tak pun lepas dah makan tu cocok je. Cocok je. Betul. Okey, ambil nasi impit terus. Masuk sekali. Jadi masa dia kalau lebih 3 saat
Tak ada lah. Dia tak ada lah macam gitu. Sedap kan? Sedap. Pedas ya? Pedas, betul. Sebab tu sate Minang dia memang pedas. Kalau orang Indonesia dia lagi cili, lagi terasa dia punya pedas dia. Bagi kuah dia. Macam saya pun saya memang suka pedas. Bagi saya betul rasa dia ada lemak, ada pedas. Ada creamy sikit dan dia punya perut tu lembut, tak liat sangat. Wow. Saya rasa saya menjadi pengkritik makanan tetap di dalam Malaysia hari ini. Ya. Oh sedap ya Haziq, tak berhenti nampaknya. Tak berhenti. Jadi untuk anda yang tak pernah rasa sate Minang, dan rasa wajib rasa. Sebab ketiga-tiga sate yang kita dah cuba tadi memang rasa dia berbeza. Memang lain. Memang lain. Kalau kita mulakanlah Haziq daripada sate kebangsaan. Okey, sate kebangsaan macam kita dia punya daging, perapan daging dia tu sendiri memang beza lah. Terasa penuh dengan rempah. Lepas tu dia ada manis dia sikit dekat situ. Yes. Kan? Lepas tu kalau kita pergi ke sate Madura, kuah dia tu. Kuah daging tu mungkin agak kering, tetapi kuahnya bersama dengan kuah kacang dengan kicap, dia ada pedas-pedas sikit sahaja dan ada manis. Tapi kalau sate Minang pula, kalau yang begini, wah tiba-tiba jauh. Kalau begini, apa cerita? Ini saya rasalah dia memang ada lemak. Kalau orang yang suka berkuah, sesuai makan ini dan juga pedas dalam waktu yang sama. Dan saya rasa kalau makan ni memang kenyang sampai ke malam. Ya, dia cukuplah untuk satu portion. Satu portion tu cukup. Untuk kita lunch, makan seorang satu portion cukup. Betul. Ini berapa ringgit kalau satu macam ni? Okey, biasanya kita ada dua bahagian. Kalau macam yang pertama, yang basic punya, dia ada 5 cucuk, nasi impit satu, RM6. Kalau 10 cucuk yang jenis betul-betul nak kenyang, RM11, nasi impit dia satu. Jadi macam ni? Macam ni RM11. RM11 sebab dia ada 10 cucuk. Betul. Saya ingatkan macam ni RM20 sebab saya Haziq orang. Kat mana kedai? Kedai dekat Taman Dato' Arun, Petaling Jaya, Selangor. Baik. Ni tukang bakar je lah ni. Saya bekerja tetap. Adalah dia partner. Cuma ada masa dia tolong saya. Ni sama-sama geng lah ya. Betul. Okey, terima kasih. Kalau anda nak rasa, boleh datang ke Taman Dato' Arun untuk rasa sate Minang yang memang sangat-sangat sedap. Ni kalau anda rasa macam sate Padang, sate Minang dia berbeza, dia tak ada beza. Dia punya nama saja. Nama saja, brand. Tapi ada satu sate yang berbeza. Apa dia? Sate salmon. Sate salmon. Sate salmon. Oh, ikan. Ya salmon tu. Mesti tak pernah terfikir macam mana. Pernah rasa? Tak pernah. Kat sini ada? Kat sini tak ada? Kat sini tak ada. Tapi ada paparannya untuk anda. Jom kita rasa sate salmon. Macam mana Saya sedap Saya nak ambilkan ni. Jika disebut mengenai sate, yang paling popular tentulah sate ayam dan daging yang dihidang bersama kuah kacang, timun, bawang dan nasi impit. Ada juga yang minat pada kelainan seperti sate kambing dan arnab. Tetapi ada satu lagi sate istimewa yang dihasilkan dan berbeza berbanding sate biasa. Terletak di Seti Alam, gerai ini menyajikan kelainan pada menu satenya iaitu sate salmon. Menurut pengusahanya, Muhammad Arifin Yaakob, 45 tahun, keistimewaan sate ini bukan sahaja terletak pada rasa ikan salmon segar yang diimport dari Norway, tetapi sos perapan yang digunakan ketika dibakar. Sos ini adalah resepi turun-temurun milik rakan niaganya yang dikongsi bersama. Resepi dia asal dia memang ada salah seorang daripada kami punya tim, memang dia punya keturunan dia memang ada buat kuah sate special tu, dan rempah yang dihasilkan untuk menghasilkan kuah tu sendiri adalah berlainan. Sejak daripada 1924 tu, warisan keturunan keluarga tu sendiri memang daripada 1924 lah. Dari situlah terhasilnya kuah sate yang orang kata dapat feedback yang baik lah daripada pelanggan. Setiap bulan, sebanyak 200 kg ikan salmon perlu diimport dan dianggarkan lebih 10,000 cocok sate yang terjual. Untuk sate salmon ni, kita bukan ambil ikan tu satu ekor, tak. Tapi kita ambil daripada part tulang dan isi dia sekali. So dari situ kami proses lah, kami buat potongan yang sesuai dan kami jadikan dia sebagai sate lah. Ikan salmon kaya dengan pelbagai jenis khasiat seperti vitamin B dan omega 3 yang dapat membantu mengurangkan risiko penyakit jantung. Daripada segi penyediaan ketika membakar sate salmon agak berbeza seperti sate lain.
Ini kerana sos perapan perlu disapu beberapa kali dan ada tempoh tertentu untuk membakarnya. Pada awalnya kami akan sapukan dulu dengan sos perapan istimewa tu dan kemudian baru kami start bakar. Dan tempoh pembakaran tu dalam 5 minit lah, tak terlalu lama dan tak terlalu kejap lah. Supaya khasiat dia tak hilang. Jadi masa bakar tu sendiri kami sapukan juga sekali dengan sos tu 3 kali dan baru kita hidangkan lah. Dan kami sediakan dengan sos perapan sekali dengan limau nipis lah. Sate biasanya dimakan dengan kuah kacang, tetapi sate salmon pula dicicah dengan sos cili kicap yang membuatkan rasanya lebih sedap. Di hadapan saya ini terdapat 4 jenis sate, iaitu sate ayam, sate daging, sate kambing dan yang paling special di sini iaitu sate ikan salmon. Jadi saya nak rasa sendiri sate ikan salmon ni rasa apa? Okey, ikan salmon ini tidak rasa hanyir, lembut dan ada rasa sedikit manis. Bagaimana pula jika kita cicah dengan kuah special dia? Memang kena. Sos special dia lebih kurang rasa seperti cili kicap yang kita cicahkan dengan pisang goreng. Saya rasa sate salmon ini akan menjadi kegemaran baru saya. Anda pula bagaimana? Ya, sebenarnya kita agak terasa lah dengan produser sebab tak bawa sate salmon tu datang sini. Betul lah, saya pun rasa macam kenapa ada kat dalam tu je, kenapa dengki dengan kita orang produser? Ya. Tapi tak apalah, kita nak simpan dalam hati ya. Ya, tak apa, saya boleh rasa sebab dekat je sate tu dengan rumah saya. Ya ke? Sate salmon tu dekat dalam kan. Tapi bukan sekarang kan? Bukan. Sekarang kita nak bawa anda berehat seketika. Ya, betul, sebab kejap lagi kita ada lagi nak kongsi ni. Sebab sate dah ada depan mata kita. Ketiga-tiga jenis sate yang kita bagi tahu kepada anda, yang kita tunjuk kepada anda kejap lagi, kita nak tunjukkan ketiga-tiganya dalam satu lensa kamera. Oh, menarik. Yeah. Kita berehat sebentar. Kembali selepas sini dalam MHI. Kita boleh makan terus. Kembali bersama kami di MHI. Sebelum kita makan semua sate yang ada depan mata ni, Daya, kita nak bagi tahu kepada penonton MHI bagaimana dengan keadaan cuaca hari ini. Betul, saya pastilah hujung minggu ni ramai yang berancang nak berjalan-jalan, nak pergi mana. Okey, kalau ikut ramalan cuaca daripada Jabatan Meteorologi Malaysia, kalau Semenanjung katanya memang ribut petir. Comel dah ribut. Alah, ribut petir di beberapa tempat. Geram tak Aziz ni? Okey, jadi hujan pun ada juga. Tapi kalau dikatakan Kelantan, Terengganu, Pahang, tak ada hujan lah. Itu kalau kita ikutkan di Semenanjung. Di Sabah pula ada yang hujan, ada juga bahagian tiada hujan. Dan Sarawak pun sama juga seperti Sabah. Dan itu kalau pagi. Kalau kita ikutkan cuaca petang pula, memang ribut petir di kebanyakan tempat. Di Semenanjung, ya. Alright. Jadi kena jaga-jaga dan juga rancang perjalanan anda. Sama juga seperti di Sabah dan Sarawak. Jadi memang musim ni kita pun tahulah memang selalu hujan kan. Betul, itu cerita pasal cuaca. Tapi kalau anda buka akhbar hari ni, pergi dekat online ke apa, ada satu berita di mana Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, ada deklamasi puisi untuk sampaikan mesej cintakan negara. Di mana program Jelajah Puisi itu adalah anjuran bersama penyair Institut Kepimpinan Kamar Zaman Dewan Bahasa dan Pustaka dan juga Hotel Royal Chulan. Dan kalau tengok Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita ada mendeklamasikan puisi berjudul Keluarga Malaysia, hasil nukilan beliau sendiri. Dan beliau pun ada mohon maaf lah sekiranya penyampaian beliau pada malam itu mungkin ada terdapat masalah ke apa ke. Sebab bukan selalu Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita mendeklamasikan puisi. Betul. Okey, jadi Daya dengan Haziq juga nak kongsi dengan anda dari meja medsos kita, di mana daripada Berita Harian BH ya, kalau tengok tajuknya adalah bajet 2023 diawalkan. PRU 15 adakah dia tanya? Semakin dekat, tanda soal dekat situ. Jadi apa pendapat anda? Jadi kalau diikutkan ini memang bajet 2023 ni katanya 3 minggu lagi awal tu Haziq. Betul. Tapi kalau tengok Harian Metro pula muka depan ya, Malaysia tambah panas 2030.
20.30 di mana dekat sini ada dijangka mengalami peningkatan suhu yang ketara 8 tahun lagi. So ini adalah muka hadapan Metro. Dan orang Cosmo ni paling daya suka. Cosmo ni agak panas ya, iaitu kes isteri curang meningkat. Bini sunyi jalin hubungan cinta dengan kekasih gelap di media sosial sebelum berlarutan ke bilik hotel. Allahu Akbar. Kita minta jauh lah ya. Kita tak tepilah paper ni semua. Okey. Sebab apa kita nak makan sate-sate yang berada di depan mata kita sekarang ini. Baik, kita jemput. Mari kita makan. Sama-sama kita rasa. Ini ada sate Madura, kita ada sate tempatan kita dan juga kita ada sate Minang. Yang memang kita rasa daripada tadi kesemuanya ada keunikan tersendiri. Tak boleh nak rate, tak boleh kita nak pilih yang mana paling best sebab semuanya adalah yang terbaik. Semuanya yang paling sedap yang kita ada rasa hari ini. Betul. Okey, Puan Sabrina ke sini mungkin? Puan Sabrina, silakan. Okey, mari. Sebab disebabkan Syuk makan awak yang buat sate Minang, awak kena rasa sate lain. Boleh. Mari kita rasa. Makan. Sila. Itu dia. Saya selamatkan. Yang sate Minang rasa sate Madura rasa sate tempatan. Okey. Yang sate tempatan rasa Sila. Baik, jadi kami ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada semua penonton Malaysia hari ini dan tentunya ingat kita bersiaran Isnin sampai Ahad. Pukul 9.30 pagi macam biasa di TV3. Jangan lupa follow semua social media kami. Jangan lupa untuk terus martabatkan makanan tradisi kita. Ya, dan juga Anim terima kasih kerana memberi laporan khas dari pantai Teluk Kemang. Ya, bolehlah kita berjalan-jalan ke laut. Ya, jangan jealous sebab kami dapat makan sate kat sini. Yes, okey. Jadi jom makan. Assalamualaikum semua. Terima kasih kerana menonton Malaysia hari ini. Ya, Assalamualaikum. Bye. Okey, mari jemput makan.